Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu keputusan Carabao Cup yang berlangsung pada awal pagi tadi. Chelsea menang 2-1 ke atas pasukan Wimbledon. Nottingham Forest tersingkir selepas tewas 1-0 kepada pasukan Burnley. Everton menang juga 2-1 ke atas pasukan Doncaster Rovers. Kita mulakan dengan perkembangan bola sepak di arena tempatan. Diogo semakin hampir untuk kembali beraksi. Penjerang pasukan JDT, Diogo Luis Santo, bakal kembali memperkuatkan Harimau Selatan di Thailand dalam kempen Liga Juara-Juara ACL. Pemain kelahiran Brazil itu merupakan antara bintang paling menyalah di Thailand ketika beraksi beberapa musim bersama dengan pasukan BJ Pathum. Beliau bagaimanapun bakal menghangatkan lagi saingan ACL musim ini apabila JDT diundi dalam kumpulan I bersama pasukan Ulsan Hyundai, Kawasaki Frontale dan juga bekas pasukannya iaitu pasukan BJ Pathum. Selepas dilanda kecederaan yang menyebabkan dia terpaksa diketepikan, pemain yang berusia 36 tahun itu dijangka sempat pulih sebelum saingan ACL bermula bagi memperkuatkan lagi barisan serangan mereka. Dalam saingan Liga Super musim ini, beliau sudah pun merekodkan 4 bantuan gol dan menjadikan 7 gol dalam 9 aksinya bersama pasukan JDT. Beliau juga mempunyai rekod yang sangat baik dalam saingan ACL apabila pernah menjaringkan sebanyak 13 gol semasa bermain bersama pasukan Buriram United. JDT bakal memulakan aksi ACL pada 19 September nanti berdepan dengan pasukan Kawasaki Frontale di Stadium Sultan Ibrahim. Kim Panggon tak mahu ambil risiko. Ketua Jurulatih Harimau Melaya, Kim Panggon, mahu menekankan teras DNA Harimau Melaya dalam pemilihan pemain untuk mewakili skuad kebangsaan kali ini. Merupakan pemain yang telah menepati ciri-ciri tersebut. Kim Panggon juga lebih cenderung dan juga memilih pemain yang lebih sesuai dan faham dengan taktikalnya atas faktor keserasian taktikal. Malah para pemain yang kerap dipanggil, beliau juga sudah pun mulai serasi bermain di antara satu sama lain dan beliau tidak mahu mengambil risiko dalam perkara-perkara tersebut. Lebih-lebih lagi pasukan Malaysia bakal bermain di Piala Asia nanti. Skuad kebangsaan akan menentang pasukan Syria dan juga China pada siri perlawanan persahabatan dalam bulan September nanti. Kita ke aksi bola sepak di Eropah pula. Undian pusingan ketiga Carabao Cup. Saingan Carabao Cup ataupun EFL League Cup sudah memasuki pusingan ketiga pada musim ini dengan 32 pasukan sudah pun menempas slot untuk bermain pada hujung bulan September nanti. Undian sudah pun ditentukan dengan beberapa perlawanan yang menarik dijangka akan berlangsung pada pusingan ketiga nanti. Banyak pasukan besar dalam EPL telah pun mendapat bye pada pusingan pertama selepas mereka layak untuk beraksi di peringkat Eropah. Manchester City akan bertemu dengan pasukan Newcastle United dan ianya sudah pasti bukan lawan yang mahu Eddie Howe temui. Aston Villa diundi untuk bertemu dengan Everton, manakala Manchester United selaku juara bertahan bakal berdepan dengan tugas getah bertemu dengan pasukan Crystal Palace nanti. Arsenal akan bertemu dengan pasukan Brentford dan Chelsea pula diundi untuk bertemu dengan pasukan Brighton yang merupakan satu lawan yang bukan mudah untuk mereka tandingi pada musim ini. Liverpool pula akan bertemu dengan pasukan Leicester City yang sedang beraksi dengan cemerlang dalam saingan Liga Championship setakat ini. Chelsea bangkit untuk singkirkan pasukan Wimbledon. Chelsea sekali lagi memilih jalan sukar selepas mereka terpaksa bertekus lumus sebelum menang 2-1 untuk mengatasi Wimbledon pada awal pagi tadi. Wimbledon terlebih dahulu berada di depan selepas mereka berjaya menyempurnakan sepakan penalti menerusi James Tilley pada masa kecederaan. Sebelum separuh masa pertama tamat, Chelsea pula dihadiahkan sepakan penalti selepas Noni Madueke dijatuhkan dalam kotak penalti dan dia sendiri yang berjaya menyempurnakannya. Enzo Fernandez yang baru masuk menggantikan Jess Busto pada minit ke-65 tidak perlu menunggu lama untuk meledak jaringan kedua pada minit ke-72. Sekaligus sudah cukup untuk membantu pasukan Chelsea untuk marah ke pusingan seterusnya. Pochettino perlu merangkas strategi yang lebih menjadi kerana mereka telah diundi untuk menentang pasukan Brighton pada aksi pusingan ketiga nanti. Wojciech Szczesny kembali berlatih bersama pasukan. Penjaga gol utama pasukan Juventus, Wojciech Szczesny, dilaporkan akan kembali menjalani latihan bersama skuad utama pasukan Juventus selepas dia terpaksa diketepikan akibat masalah kecederaan. Dia dijangka akan disenaraikan semula ketika dalam perlawanan seterusnya selepas Matteo Perin beraksi untuk menggantikannya sebelum ini. Mereka berazam untuk bangkit selepas hanya mampu mencatatkan keputusan seri dengan pasukan Bologna tempoh hari, dan kembalinya Szczesny ke dalam skuad adalah sesuatu yang sangat mereka nantikan. Dia merupakan salah seorang pemain penting dalam pasukan dan kebolehannya sudah pun berjaya dibuktikan sejak beberapa musim lalu, dan perkara ini telah disahkan sendiri oleh pasukan Juventus menerusi laman web rasmi mereka. Pepe masih belum mahu bersara.
Pepe yang juga bekas petanak pasukan Real Madrid masih belum terfikir untuk bersara daripada karier bola sepak profesionalnya walaupun usianya kini sudah pun mencecah 40 tahun. Dia yang dikenali sebagai seorang pemain kasar dan mempunyai attitude yang kurang digemari oleh kebanyakan pemain lawan, kini masih beraksi dengan cemerlang bersama dengan kelab gegasi di Portugal iaitu pasukan Porto. Dia juga masih lagi mampu untuk menggalas tanggungjawab sebagai pemain kebangsaan Portugal walaupun ramai pemain sudah memilih untuk bersara pada usia yang lebih muda daripadanya. Dia juga sudah mencapai pelbagai kejayaan ketika bersama dengan pasukan Real Madrid. Di antaranya adalah title La Liga, 3 trofi UCL dan 2 trofi Copa del Rey. Dia juga sudah memenangi 4 kejuaraan Liga bersama dengan pasukan Porto dan 4 trofi Taka de Portugal juga bersama dengan pasukan tersebut. Dia sudah memiliki sebanyak 134 cap bersama pasukan Portugal dengan pernah menjulang trofi Euro 2016 dan juga UEFA Nations League 3 tahun kemudian. Manchester United dapat semangat baru. Berita baik untuk peminat pasukan Manchester United. Selepas penyerang baru mereka, Rasmus Højlund, dijangka akan diturunkan ketika menentang Arsenal nanti. Mereka sedang berdepan dengan masalah ketiadaan penyerang pada ketika ini. Melihat perkara tersebut sebagai pertahanan yang baik kerana Anthony Martial dan juga Marcus Rashford kurang menjadi apabila diletakkan dalam posisi tersebut. Rasmus Højlund terpaksa diketepikan akibat masalah kecederaan walaupun baru saja dibawa masuk ke Old Trafford. Dan kini dia dikatakan sudah kembali cergas untuk memulakan aksinya sebagai pemain Manchester United. United dilihat mahu menewaskan Arsenal kali ini selepas kali terakhir mereka berjaya menewaskan mereka ketika aksi FA Cup pada 2019 yang lalu. Benjamin Pavard sah sertai pasukan AC Milan. Benjamin Pavard mengesahkan yang dia menyertai pasukan Inter Milan sekaligus menuntut desas-desus yang dia akan menyertai beberapa kelab di EPL. Dia baru berusia 27 tahun, meninggalkan pasukan Bayern Munich selepas 4 tahun beraksi cemerlang dengan pasukan tersebut, memilih untuk mencari cabaran yang lebih baru dan juga segar. Dia berjaya memenangi 4 kejuaraan Bundesliga dan juga Liga Juara-Juara Eropah serta Club World Cup. Dia telah pun merekodkan sebanyak 163 penampilan serta menjadikan 12 gol bersama gegasi Bundesliga itu. Liverpool sedang berusaha keras untuk dapatkan Ryan Gravenberch. Liverpool dilaporkan sedang berusaha keras untuk mendapatkan pemain tengah pasukan Bayern Munich, Ryan Gravenberch, sebelum jendela perpindahan ditutup. Mereka juga sedang memberikan tawaran untuk mendapatkannya secara tetap dan bukan secara pinjaman seperti mana ada yang melaporkannya sebelum ini. Selain pasukan Liverpool, Manchester United juga dilaporkan berminat dengan pemain itu, tetapi mereka sekadar meletakkan minat sahaja. Cole Palmer sertai pasukan Chelsea. Pemain muda berbakat daripada pasukan Manchester City, Cole Palmer, dilaporkan bersetuju untuk menyertai pasukan Chelsea. Kedua belah pihak sudah pun bersetuju dengan yuran yang telah pun ditetapkan dan pemain tersebut dijadualkan akan menjalani ujian kesihatan secepat mungkin. Folarin Balogun lengkapkan perpindahannya ke pasukan Monaco. Selepas beberapa siri rundingan antara pasukan Arsenal dan juga Monaco ditangguhkan, mereka akhirnya mencapai persetujuan untuk mendapatkan penyerang Arsenal, iaitu Folarin Balogun. Monaco difahamkan bersetuju untuk membayar sekitar 40 juta euro, termasuk dengan klausul perpindahan pemain tersebut. Dia juga dikatakan akan menandatangani kontrak selama 5 tahun, iaitu sehingga Jun 2028 nanti. Fiorentina tolak tawaran daripada Manchester United. Fiorentina dilaporkan sudah menolak tawaran sudah diberikan oleh Manchester United untuk mendapatkan Sofyan Amrabat. United dikatakan mendapatkan pemain itu secara pinjaman, di mana ianya tidak dipersetujui oleh pasukan Fiorentina yang mahu pemain tersebut berpindah secara tetap. Masalah FFP yang membelenggu Manchester United pada ketika ini merupakan antara isu besar menyebabkan mereka terpaksa memilih metode yang lain bagi mendapatkan pemain. Ansu Fati ke Brighton, here we go. Satu berita yang mengejutkan apabila bintang muda Barcelona secara mengejut berpindah secara pinjaman ke pasukan Brighton. Namun perpindahan ini hanyalah berbentuk pinjaman sahaja dan tak ada option to buy. Ansu Fati akan berada di pasukan Brighton sehingga Jun 2024 nanti dan kemudian akan kembali semula bersama dengan pasukan Barcelona. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.